Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan pada semua pelajar. Okey, hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Kita akan masuk tajuk unit 8, Mari Mengenal Hadis. Para pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 39. Okey, apa itu hadis? Okey, hadis adalah sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Selepas mana Nabi Muhammad SAW wafat, baginda telah meninggalkan dua perkara, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Hadislah maksudnya. Hadis ini adalah apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Okey, dalam tajuk ni kita akan lebih mengenali tentang apa yang dimaksudkan dengan hadis dan kenapa kita perlu mempercayai hadis, beriman pada hadis. Okey. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menyatakan pengertian hadis, menyatakan hadis sebagai sumber hukum selepas Al-Quran, menyatakan keperluan beramal dengan hadis dan membezakan antara hadis dan Al-Quran. Okey. Sebagai seorang Islam, kita wajib mempercayai hadis. Kita tak boleh menolak hadis. Mana-mana hadis pun kita tak boleh tolak. Dan kita tak boleh macam nak katakan kita percaya pada Al-Quran tapi tidak pada hadis. Kita kena percaya pada kedua-duanya dan perlu beriman pada kedua-duanya. Beramal dengan kedua-duanya. Okey, pengertian hadis. Hadis dari segi bahasa bermaksud percakapan atau perkabaran. Dari segi istilah bermaksud perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Macam mana yang telah cikgu cakapkan tadi, hadis ini apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Tak kira dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifatnya. Kadang Nabi Muhammad dia tak bercakap secara terang-terangan, tapi perbuatan dia menunjukkan sesuatu perkara. Jadi benda itu juga diistilahkan sebagai hadis. Hadis merupakan sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Kita wajib percaya kepada Al-Quran dan hadis kerana kedua-duanya ialah sumber rujukan yang penting dalam Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah menyuruh umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis inilah yang menjadi panduan kepada kita semua sehingga ke akhirat nanti. Kalau kita tidak berpegang pada kedua-duanya, alamatnya kita akan jadi sesat. Okey. Kita perlu beramal dengan hadis kerana memudahkan kita beramal dengan hukum-hukum dalam Al-Quran. Hadis ni dia menerangkan hukum dalam Al-Quran dengan lebih terperinci, dengan lebih detail, dengan lebih mendalam lagi. Okey. Kedua, mentafsir ayat-ayat Quran dengan lebih terperinci. Macam mana cikgu katakan tadilah, ketiga, menjadi rujukan bagi perkara yang tidak ada nas dalam Al-Quran. Okay, ada setengah-setengah perkara di dalam Al-Quran dia terlampau umum dan tidak diberitahu secara lebih mendalam. Okey, menghuraikan ayat-ayat Quran yang umum pada yang lebih khusus. Okay, seterusnya kita masuk perbezaan antara hadis dan Al-Quran. Okey. Hadis merupakan sumber perundangan Islam yang kedua, manakala Al-Quran sumber perundangan Islam yang pertama. Jadi, sekiranya kita hendak dapatkan sumber rujukan, kita rujuk dulu Al-Quran, kemudian baru kita rujuk hadis. Okey. Yang keduanya, hadis merupakan lafaz pada Rasulullah SAW dan maknanya daripada Allah SWT. Manakala Al-Quran lafaz dan makna daripada Allah SWT. Okay, beza hadis dan Al-Quran ni, hadis ni berkaitan dengan Nabi. Maksudnya, Nabi yang keluarkan perkataan tersebut ataupun hadis tersebut. Tapi makna Allah yang berikan. Tapi Al-Quran pula lafaz dan makna pada Allah. Al-Quran ni bukan pada Nabi. Nabi hanya menyampaikan saja Al-Quran. Tapi lafaz setiap perkataan dalam Al-Quran itu adalah pada Allah sendiri. Okay. Hadis dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan lafaznya qala Rasulullah, bermaksud Rasulullah SAW bersabda. Maksudnya segalanya berkaitan dengan
Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah, akan bermula dengan qala Rasulullah SAW. Manakala Al-Quran pula dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaznya qala Allah Taala, sabda Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tidak boleh dijadikan ayat bacaan dalam Al-Quran dalam solat. Manakala Al-Quran boleh dijadikan ayat bacaan dalam solat. Hadis tak boleh dijadikan ayat bacaan dalam solat, tapi Al-Quran boleh dijadikan ayat bacaan dalam. Seterusnya, perbezaan yang seterusnya, hadis boleh disentuh dalam keadaan berhadas, manakala Al-Quran boleh disentuh apabila suci pada hadas. Maksudnya, kalau kita berhadas besar ke kecil kan, kita boleh sentuh hadis, tapi kita tak boleh sentuh Al-Quran. Al-Quran kita kena sucikan diri kita dulu pada hadas, baru kita boleh sentuh dan kita boleh baca. Hadis diperoleh pada mimpi, ilham dan ijtihad, manakala Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Hadis ni diperoleh pada mimpi. Rasulullah bermimpi, Allah memberi ilham pada Nabi Muhammad SAW untuk permasalahan yang berlaku. Contohlah hadis ni diperoleh. Tapi Al-Quran ni dia diperoleh melalui wahyu Nabi yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril, Allah telah utuskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Hadis tidak dijamin terpelihara daripada diubah, manakala Al-Quran dijamin terpelihara daripada diubah. Sekarang ni pun dah banyak hadis palsu. Jadi hadis nak tentukan hadis itu sahih ataupun tidak, kita kena tengok dia punya nasab. Maksudnya daripada mana hadis itu berasal, siapa yang menyatakan hadis tersebut. Tapi Al-Quran takkan diubah, takkan boleh diubah, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf dalam Al-Quran pun tidak dapat diubah. Allah dah jamin Al-Quran ni kekal sampai hari kiamat nanti. Hadis mendapat pahala bagi setiap hadis yang dipelajari. Maksudnya kalau kita belajar hadis tersebut, kita dapat pahala lah. Tapi Al-Quran pula mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Kita akan dapat pahala bila kita baca setiap huruf dalam Al-Quran. Satu huruf 10 pahala. Kalau kata satu kataan tu ada 5 huruf, 5 kali 10 ada 50 pahala. Jadi di situlah perbezaan antara hadis dan Al-Quran. Hadis dan Al-Quran ni saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi kalau kita ada permasalahan apa, kita rujuk pada Al-Quran dan hadis lah. Hadis dan Al-Quran ni merangkumi semua cara hidup manusia, permasalahan manusia, segala-galanya, ilmu dan sebagainya ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita kena, sebab tu kita dituntut untuk belajar Al-Quran, hafaz Al-Quran dan juga hafaz hadis. Ini adalah contoh hadis yang terdapat yang famous lah, yang famous sekali itu qala Rasulullah SAW, innamal a'malul binnayati. Maksudnya sesungguhnya setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Jadi kalau kamu tengok bentuk sini qala Rasulullah, maksudnya Rasulullah bersabda innamal a'malul binniyati. Sesungguhnya setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Apa yang cikgu nak kamu buat selepas ini adalah tengok aku teks kamu muka surat 39. Cikgu nak kamu salin 39 sampai muka surat 42. Cikgu nak kamu salin nota berkaitan dengan tajuk yang cikgu ajar tadilah. Kamu boleh rujuk slide yang cikgu bagi ni dan juga buku teks kamu. Setakat itu saja cikgu punya penerangan hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dan kamu boleh buat nota yang cikgu minta. Kalau tak ada apa-apa, cikgu sudahi kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.